Saya Cikgu Sarina binti Salim, Guru Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Tunku Intan Safinas, ingin memberikan sedikit penerangan lah ya tentang perjalanan terutamanya kurikulum di SKITIS ini. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua murid dan juga para waris ya, para ibu bapa ke SKITIS untuk tahun 2021. Jadi di sini saya akan lebih menerangkan tentang penawaran ya, subjek apa yang ada untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mereka akan belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan juga pendidikan Islam, di mana terbahagi kepada 3, iaitu ulum Al-Quran dan juga Jawi. Dan juga ada mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, termasuk juga pendidikan seni, muzik, pendidikan muzik dan juga tasmik. Jadi itu adalah subjek-subjek yang akan anak tuan-tuan dan puan-puan belajar ya, sepanjang mereka berada di tahap 1 dan khususnya di tahun 1. Jadi subjek-subjek ini akan diiringi dengan PBD. Apa itu PBD? PBD adalah singkatan kepada pentaksiran bilik darjah. Jadi isu PBD ini adalah satu isu yang besar dulu sebelum ini, tetapi alhamdulillah pemahaman ibu bapa semakin jelas ya tentang pengetahuan mereka tentang PBD ini telah semakin jelas. Jadi PBD ini dilakukan secara berterusan di dalam kelas ya, dan dilakukan dan berlaku semasa proses PDPC. Jadi PBD ini apa pentingnya PBD? Kerana untuk melihat perkembangan, kemajuan anak tuan-tuan dan puan-puan, kebolehan mereka dan pencapaian mereka. Jadi penting ya supaya betapa pentingnya anak tuan-tuan dan puan-puan ni mengambil peranan ya, maksudnya bersama-sama dengan guru melaksanakan aktiviti yang telah diarahkan ya. PBD ni boleh terbahagi kepada 2, iaitu secara formatif ataupun secara summatif. Jadi formatif ni bermaksud selepas setiap kali isu, contohnya lah ya, saya bagi contoh matematik, katakan dalam PDPC pada hari itu dia nak anak-anak tuan-tuan puan boleh membaca nombor 1 hingga 10. Dia boleh sebut nombor 1 hingga 10 dengan betul dan tahu nilai ya. Jadi PBD-nya mungkin guru akan memberikan bertanya ya kepada murid, dia tunjukkan sesuatu, oh ni berapa bilangan dia, dan dia boleh sebut nilai dia adalah 3. Jadi itu adalah PBD, pentaksiran, dan cikgu ikut tahu oh murid ni boleh menyatakan objektif tu betul ya. Objektif dia adalah murid boleh menyatakan dengan betul. Okey, PBD ni ada tiga lah ya. Yang pertama, pentaksiran, jenis pentaksiran iaitu secara pemerhatian macam saya bagi contoh tadilah, ataupun mungkin juga guru boleh membuat penulisan ya. Dia bagi kertas lembaran kerja, dia boleh murid boleh tulis bilangan benda, dan juga boleh penulisan itu boleh juga berlaku di dalam kelas. Jadi yang tu dah jadi 2, iaitu pentaksiran secara pemerhatian, guru memerhatikan, dan juga pentaksiran secara penulisan, dan juga pentaksiran secara lisan. Jadi 3 komponen inilah ya cara ataupun tentang pentaksiran ini sebenarnya banyak membantu murid-murid untuk menilai aspek kognitif mereka, iaitu dari segi intelek, pengetahuan mereka untuk secara efektif. Efektif ni maksudnya kita nilai daripada emosi dan rohani mereka, dan juga dari sudut psikomotor, iaitu daripada jasmani mereka. Jadi PBD ini ialah macam saya beritahu tadi, ia berlaku secara berterusan sepanjang PDP. Jadi kalaulah ya contohnya anak tuan-tuan dan puan-puan nanti satu hari akan datang sekolah dan beritahu mereka ada projek. Jadi projek itu sebenarnya penilaian untuk yang dilakukan oleh para guru, dan
minta para ibu bapa bolehlah membantu anak-anak, bukan bantu buat ya, bantu bagaimana menerangkan kepada mereka bagaimana nak buat ya, macam ni cara yang baik, tapi kita bukan tolong mereka untuk melakukannya, kita cuma memberikan penerangan dan perkara tersebut dilakukan oleh anak-anak tuan-tuan sendiri. Jadi PBD ni untuk subjek mana? Adakah subjek teras saja, Maths, BM, Sains saja? Tidak. PBD berlaku kepada semua subjek KSSR. Ya, yang macam yang saya sebutkan tadi, pendidikan jasmani ada PBD, muzik ada PBD. Jadi semuanya berlangsung ya dengan PBD. Jadi ia merupakan satu perkara yang mesti dititik beratkan. Jadi apakah bila pelaporan? Pelaporan dilakukan 2 kali setahun. Yang pertama pada pertengahan penggal, ya, pertengahan tahun lah, dan yang kedua pada hujung tahun. Jadi pelaporan ini, cetakan laporan ini akan diserahkan, pihak sekolah akan mengadakan perjumpaan dengan para waris ya, dengan ibu bapa untuk memberikan penerangan yang lebih jelas. Jadi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan dipanggil untuk datang ke sekolah untuk menerima pelaporan tersebut, silalah hadir ya, bersama-sama kita bekerjasama untuk kepentingan ya anak-anak kita bersama. Jadi saya rasa inilah penerangan secara ringkas ya, terutamanya tentang PBD, pentaksiran berasaskan bilik darjah, untuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika ada sebarang kemusykilan atau apa sahaja yang berkaitan dengan kurikulum, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk kepada pihak pentadbiran JIS Ketis. Kami sentiasa mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan kerana saya percaya kerjasama yang baik antara kita para waris sekolah ya, guru sekolah dengan para waris amat penting ya, supaya tidak wujudnya satu orang kata jarak yang jauh. Jadi kita nak supaya jarak, kalau kita ada sebarang masalah, sebarang permasalahan yang perlu kita selesaikan, silalah berjumpa kami di pejabat terlebih dahulu. Kita akan kongsi, kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Jadi insya-Allah kita berusaha untuk anak-anak kita demi agama, bangsa dan negara. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.